أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هي الصلاة هي الصلاة هي الفلاح هي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai hidup kita, bahagia di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini, kerana ia adalah anugerah Allah yang banyak memberi pelbagai iktibar dan manfaat, khususnya dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, serangan penjajah yang paling halus tetapi memberi kesan besar sudah pasti berkaitan dengan pemikiran umat. Sebenarnya penjajah telah meracuni pemikiran hingga jati diri umat Islam itu seolah mati jiwa dan kekitaannya. Penjajah bukan sahaja merompak
tapi juga telah merombak semua sistem kehidupan. Mereka mahu membentuk watak anak bangsa mengikut jari telunjuk mereka. Maka tidak hairanlah anak watan sendiri lebih berbangga dan yakin dengan bergaya seperti penjajah. Lebih malang ada juga anak watan yang melihat bangsa sendiri dengan rasa malu dan menuduh bangsa sendiri sebagai malas dan bodoh. Tidak cukup setakat itu, ada yang sanggup menghina agama sendiri atas nama kebebasan bersuara. Bukan setakat dalam penulisan dan kritikan, malah bangsa dan agama juga mereka jadikan bahan lawak pula. Inilah produk ciptaan penjajah yang mungkin rupa parasnya seperti kita, tetapi jiwanya adalah jiwa penjajah. Penjajah dengan dasar penjajahannya jelas bukan sahaja berjaya merompak hasil masyhur negara, tetapi penjajah datang menyerang pemikiran rakyat dengan pelbagai cara dan gaya yang memperdaya. Walaupun mungkin penjajah telah lama pulang, tetapi ideologi mereka masih lagi berada di bumi jajahannya ini. Kepada umat Islam, marilah kita buktikan bahawa anak bangsa kita boleh berdiri di kaki sendiri, di samping jiwa raganya sanggup dikorbankan untuk ibu pertiwi yang dicintai. Merdeka negara ini bukan sekadar laungannya, tetapi biarlah kemerdekaan itu diisi dengan cara kita bukan mengikut rentak peninggalan penjajah itu sendiri. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar hari ini juga mengajak kita semua supaya mengenang dengan penuh kesedaran tentang betapa penjajah dan penjajahan telah menggugat akidah kita. Salah seorang sarjana barat misalnya, Jacques Barzun, ada menyebut dalam kajiannya bahawa penjajahan bangsa Eropah ke Asia bermatlamatkan goal, glory and gospel, iaitu mencari kekayaan, kejayaan dan menyebarkan agamanya. Walaupun tembok akidah umat Islam pada dasarnya gagal diruntuhkan, namun serangan bertali arus ratusan tahun tetap memberi kesan pada jangka masa panjang. Gerakan orientalis yang dibawa bersama penjajah adalah bukti paling jelas telah berusaha menyarum pemikiran umat yang amat bercanggah dan menggugat akidah Islamiyah. Penjajah bukan sahaja memburu dan menghapuskan para ulama dengan cara yang penuh kelicikan untuk menghapuskan Islam. Bahkan mereka juga menanam jarum susuk pemikiran penjajah seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme, humanisme dan berbagai pahaman yang lain. Ianya semakin mempengaruhi generasi kita hingga menjejaskan peranan agama dalam membentuk sebuah kehidupan. Islam bukan lagi dilihat sebagai cara hidup, tetapi Islam dilihat pada kerangka yang amat sempit dan dimomok sebagai penghalang kemajuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Yang bermaksud, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita semua mengambil semangat kemerdekaan untuk kembali kepada kiblat Islam. Sejarah kegemilangan kita telah membuktikan Islam telah menjadi agama yang dianuti oleh majoriti manusia, khususnya orang Melayu, dan nilai ajarannya menjadi sebahagian dari urat nadi kehidupan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka lagi.
Islam telah menjadi dasar kebebasan kerajaan Melayu, bukan sahaja dari segi kuasa pentadbiran, bahkan dari segi peradaban yang didirikan. Islam telah membentuk jati diri bangsa Melayu, sehingga setiap sendi dan tulang kerangka budaya Melayu disulami dengan ajaran Islam. Maka untuk kita bangkit terus berjaya dan berdaya di dunia dan apatah lagi di akhirat, hanya kiblat Islam wajib mengisi sebuah kemerdekaan yang diradai Allah. Islam dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah adalah kekuatan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Yang bermaksud celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Marilah kita hayati kata-kata tokoh pejuang kemerdekaan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Katanya, kita perlu balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang nyata dan tegas menunjukkan bahawa Islam tidak boleh berpisah dan terpisah oleh politik, kerana Islam menghubungkan hamba dengan Tuhan dan menghubungkan hamba dengan hamba. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan satu anugerah yang besar, kurniaan Allah kepada kita. Saat ini kita masih lagi melihat saudara-saudara se-Islam kita masih bergelut melawan penjajah di tanah air mereka. Bukan sedikit kedukaan yang mereka tempuh dalam menghadapi penjajahan tersebut. Bukan sedikit air mata dan darah yang tertumpah kerana perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air mereka. Bukan sedikit juga duka dan kecewa yang hanya Allah lah tempat berserah. Semua ini mesti kita jadikan iktibar bahawa penjajah dan penjajahan pasti memberi kesan yang besar kepada umat dan Islam itu sendiri. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan sekali-kali lupa bahawa semua ini adalah kurniaan yang maha perkasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Pengalaman dijajah juga adalah azab. Azab yang datang kerana kecurangan dan kelemahan iman umat kita yang tidak bersyukur, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, telah mengundang kelalaian hingga kita lemah dan dijajah. Mengisi program kemerdekaan saban tahun dengan budaya berhibur yang memualkan adalah sebuah keingkaran yang mengundang penjajahan yang mendatang. Jadi, janganlah mengundang pada itu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati kesimpulannya, iaitu yang pertama, hayatilah sejarah kemerdekaan negara agar kita lebih mengerti dan menghargai sebuah keamanan yang amat besar harganya. Yang kedua, umat Islam mesti segera sedar bahawa jalan syukur adalah cara terbaik untuk mengisi sesebuah kemerdekaan. Yang ketiga, pastikanlah kiblat merdeka kita adalah Islam sebagai cara hidup, bukan memakai pemikiran acuan penjajah yang menjajah. Yang keempat, cintai tanah air dan kemerdekaan kita ini dengan penuh iktibar dan keinsafan. Jika kita tidak memeliharanya, percayalah ia akan musnah dan hancur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب
ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Surah Ibrahim ayat 6 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kenanglah nikmat Allah kepada kamu semasa dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyiksa kamu dengan berbagai seksa yang buruk, dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu, dan kejadian yang demikian itu mengundangi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم الجمعة المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إلي الشيخ الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو عم الشيخ ابن سلطان شريف الدين إلي الشيخ الحاج ابن في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan YIDI.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف يا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.